TV KPM. Wah, sejuknya. Mana ikan ni? Sejuk dah ni. Ikan, cepatlah. Tak naik-naik pun. Timbullah ikan. Timbul si ikan kaloi. Alah, tak nak naik pun, cepatlah, dah sejuk ni. Cikgu. Hai. Hai. Mira buat apa? Dia tengah mancing ikan. Tapi tak nak naiklah ikan, cikgu. Sejuk dah ni. Mancing ikan? Mira. Kenapa? Sekarang 3 juta tahun sebelum Masihi, Mira. 3 juta tahun sebelum Masihi? Jadi? Nampak tak ada kosong lagi? 300 juta tahun. Air ni belum masin. Tak ada hidupan pun. Tak ada hidupan, cikgu. Memang tak ada ikan. Habis tu kita nak makan apa? Macam mana ni? Assalamualaikum kawan-kawan. Apa khabar? Anda sedang menonton Mendengar Rendah di Didik TV KPM bertemankan saya Syamira Nazir. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah untuk murid-murid tingkatan 1 dengan tajuknya Zaman Air Batu. Wah, menarik sangat kan? Dan hari ini kita pun ada seorang guru yang sangatlah ceria, kelakar dan sangat hebat pengalaman mengajarnya, iaitu Cikgu Ridwan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu? Sihat, alhamdulillah. Okey. Cikgu Ridwan ataupun ada gelaran istimewa GTR. Ya, Great betul. Teacher Ridwan. Betul. Cikgu. Dan tak lupa juga di studio turut serta dengan kami hari ini seorang cikgu jurubahasa isyarat, iaitu Cikgu Nabila binti Ilyas dari SMK Sungai Layar, Sungai Petani Kedah. Assalamualaikum Cikgu. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada hari ini. Dan juga kawan-kawan, selain ada Cikgu Ridwan, ada Mira, ada juga anak murid Cikgu. Betul. 2 orang Cikgu bawa kan? 2 kita bawa. Kita bawa hari ini 2. Di manakah mereka? Assalamualaikum, salam sejahtera kawan-kawan. Hai. Wah, manisnya 2 puteri kita ada di talian. Boleh Cikgu perkenalkan mereka? Boleh. Baik, bersama-sama dengan kita kat atas talian hari ini, ya, Mira. Okay, pertama saya kenalkan kita punya sebelum ni kita suka gunakan bahasa dia Dayang sebenarnya. Dayang kita yang pertama, adik Afifah. Lambat sikit Afifah. Mana satu Afifah kat tangan? Hai Afifah. Okay. Adik Afifah. Dan yang kedua, kita ada Dayang kita yang kedua, iaitu adik Fasha. Fasha, lambat sikit Fasha. Hai. Nice. Okey. Baik. Silakan Cikgu. Kedua-dua mereka ni daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Okey Cikgu, anak murid kita dah kenal. Guru yang nak mengajar pun kita dah kenal. Jom Cikgu, kita teruskan dengan sesi kelas kita pada hari ini. Boleh. Baik. Murid-murid yang di rumah maupun yang di atas talian, mari kita berkenalan dengan tajuk yang kita akan belajar hari ini, seperti mana yang Mira katakan tadi, iaitu Zaman Air Batu. Dalam siaran kali ini kita akan tengok ada 4 perkara, iaitu dalam zaman air batu yang akan murid-murid di rumah pelajari. Iaitu perkara yang pertama, sebelum belajar tentang zaman air batu tu, murid-murid kena tahu dulu tentang dunia kita, Jadi dalam dunia kita ni kita ada yang paling penting, dunia ni dalam bentuk fizikal lah. Kemudian kita akan pergi kepada barulah perkara yang sebenarnya, iaitu zaman air batu. Orang kata tak kenal maka tak cinta kan? Kan dah kenal dunia kita, baru kita pergi kepada zaman air batu tu. Kemudian dalam zaman air batu ni kita akan belajar tahap dia ada fasa dia, dan seterusnya. Daripada situ kita akan cuba untuk membina garis masa zaman air batu, dan akhir sekali kita akan melihat ciri-ciri zaman air batu akhir. Yang mana sebenarnya kita ni duduk dalam zaman air batu lagi ni. Ya Tapi ke? akhir batu akhir. Okey, Sebenarnya.
Jadi kita tengok apa yang ada. Dunia kita. Jadi cuba murid-murid pandang kat keliling, cuba tengok kat kiri, tengok kat kanan, tengok kat tingkap kat luar, tengok kat pintu kan, ataupun telefon yang kat tangan tu, cuba Google ke tengok dunia. Cuba Google je kat situ dunia, maka kita akan dapat dunia kita ni iaitu semua benda yang fizikal yang kita ada ni. Kita ada tanah, kita ada bukit, kita ada semua benda yang keluar. Jadi yang itu adalah dunia seperti mana yang kita faham. Jadi dunia ni tempat tinggal kita, tempat tinggal dan telah didiami bukan hanya oleh manusia tetapi oleh hidupan lain juta-juta tahun dulu, daripada mula dia ada lagi sampai hari ini. Tapi dunia yang juta-juta tahun dulu tu tidaklah seperti dunia yang ada hari ini. Hari ini kalau kita pandang dekat luar, kan kita tengok kat luar ada apa? Ada kereta. Kalau macam tadi tu 300 juta tahun dulu, ada kereta tak agak-agaknya? Macam tak ada, cikgu. Macam tak ada. Kalau dah ikan dalam air pun tak ada lagi. Mungkin kari kepala ikan pun tak ada lagi. Tak ada lagi. Jadi memang tak ada. Jadi keadaannya tak sama. Jadi para saintis yang mengkaji, menjangkakan, seperti mana yang kita tahu, dalam mata pelajaran saya kita ada kaedah penyelidikan, kita dah tahu, mereka menjangkakan bahawa usia bumi telah pun melebihi 4.6 bilion tahun. Lama tu Mira. Lama cikgu. Lama dah ada. Nampak? Jadi kalau dulu kita tengok, ini antara binatang-binatang. Kalau tengok pada slide yang ada cikgu bagi kat sini, kita tengok apa yang ada kat situ. Terdapat binatang yang berbulu tebal sebab dulu kita tahu zamannya sejuk. Macam tadi 300 juta nampak menggigil-gigil nak pancing ikan kat situ kan. Okey, jadi mungkin ciri-cirinya mereka berkukunya panjang sebab tempatnya air batu, mereka nak bergerak. Bulunya tebal untuk melindungi diri daripada keadaan suhu yang ekstrim ketika itu. Kemudian kita tengok ada apa lagi. Jadi perubahan-perubahan yang berlaku sejak daripada waktu itu hingga hari ini. Perubahan bentuk fizikal, perubahan rupa paras, hidupan yang wujud di atas muka bumi daripada waktu itu sehingga hari ini. Dan perubahan-perubahan ini dipengaruhi oleh perubahan iklim dan cuaca dunia. Jadi semua pun berubah. Kedalaman laut, rupa berwujud, rupa haiwan yang ada, rupa tumbuhan yang ada. Mungkin manusia juga berubah keadaan daripada waktu itu. Keadaan fizikalnya mungkin besar, mungkin lebih banyak lemak. Tapi hari ini dah tinggal kecil-kecil, kurus-kurus je macam Mira kat sini kan. Okey. Jadi kita tengok. Jadi ada dua bidang ilmu yang digunakan untuk mengkaji tentang dunia kita ni. Yang pertama adalah geologi dan yang kedua adalah paleontologi. Okay, ada dua bidang ilmu digunakan untuk mengkaji, iaitu berasal daripada perkataan Greek. Kalau kita geologi tu geo kan biasa dengar kan, dan paleontologi juga biasanya perkataan-perkataan ini adalah daripada perkataan-perkataan Greek yang mana mereka mempelopori bidang ilmu sejak dari awal lagi. Ini kalau tengok fasa-fasa pembentukan bumi tu, kita tengok daripada 650 juta, 390 juta, 195 juta. Kita tengok dan akhirnya ini adalah bumi pada hari ini. Baik. Rasanya panjang lebar tu untuk pengenalan dunia kita tu. Rasanya dah panjang lebar untuk pengenalan dunia kita tu. Dah banyak cikgu ceritakan keadaan. Jadi rasanya murid-murid di rumah dan di atas talian mungkin dapat dia punya idea bahawa keadaan yang tak sama berubah melalui fasa, banyak faktor menyebabkan perubahan-perubahan itu. Jadi mari kita uji murid-murid yang di rumah maupun yang di dalam talian. Baik. Cikgu nak tanya soalan ni. Baik, Afifah, Fasha, sedia untuk jawab Nyatakan keadaan bumi pada 390 juta tahun dahulu. Agak-agak macam mana keadaan dia? Okey, siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba jawab? Macam mana keadaan dia? Afifah. Afifah nak jawab. Cuba Silakan Afifah. Suatu bumi pada 390 juta tahun dahulu wujud seperti ikan dan amfibia. 390 juta wujud ikan dan amfibia Ya ke? Ya ke? Fasha, ada nak tambah? Silakan Fasha. Saya nak tambah jawapan Afifah. Dan ni air laut masih tawar. Air laut masih tawar. Mari kita tengok jawapan dia. Okey. Betul ke tidak? Yang pertama, air laut masih tawar. Jawapan Fasha, Betul. Air laut
masih lagi tawar. Maksudnya dia bagi perhatian ni dalam kelas. Okey. Bagus. Mari kita tengok yang kedua. Wujud hidupan seperti ikan dan amfibia menjelang 390 juta tahun dulu. Wow, betul cikgu jawapan mereka? Wow, betul. Okey, berapa bintang untuk mereka cikgu? Kita kena bagi reward ni. Kita kena bagi dia hadiah. Berapa kita nak bagi dia? Kita nak bagi dia apa? Silakan cikgu, bagi apa? Kita bagi dia kita bagi dia 3 bintang untuk kedua-dua murid di dalam talian kita. Boleh? Okey, boleh cikgu. 3 bintang untuk mereka. Tahniah, satu cubaan yang bagus. Kita nak berhenti berehat seketika cikgu. Selepas ini cikgu Ridwan nak kongsikan lagi macam mana sebenarnya zaman air batu ni. Kita berhenti berehat, jangan ke mana-mana, hanya di Mendengar Rendah.